Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap kalau boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Tapi guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni, malam collaboration, tapi sebelum tu jom kita layan di intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, seperti aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam collaboration dan baru-baru ni aku ada terjumpa satu channel yang membawakan kisah-kisah yang seram juga, dan dia ada beberapa konten-konten yang lain dalam channel tersebut. Dia punya growth of the channel tu memang agak positif dan dia sekarang berada dalam talian. Jom kita borak dengan dia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Hafiz. Apa khabar bang? Macam tu lah bro kan? Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kita buat recording. Macam ni lah dia kan? Betul bang. Kau apa khabar? Baik? Alhamdulillah. Makin kembang ada bang sekarang ni. Makin kembang Azin, kembang badan ke kembang macam mana sekarang ni? Kembang badan lah. PKP rumah, makan tidur, makan tidur. Tahu tak apa. Okay bro, sebelum kita mulakan kita punya podcast untuk malam ni, mungkin bro nak introduce diri bro dekat penonton-penonton The Segment untuk malam ni. Alright, Assalamualaikum kepada semua yang tengah menonton The Segment. Okay, nama aku Zaf, aku daripada Zaf Channel. Zaf Channel, especially kalau korang tengok aku banyak berkongsi kisah seram. Dan kisah seram tu ada juga pengalaman aku. Kalau tak pun orang hantar email ke apa semua kan. So aku nak ucapkan terima kasih first of all kepada abang Bro Hafiz lah, sebab jemput aku untuk masuk dalam The Segment kan. Korang pun dah tahu bukan senang kan untuk lagi pula channel yang macam The Segment yang aku sendiri pun layan ke, aku pun tengok kan. So bila dapat peluang masuk je ni, cantik lah. Tapi lagi satu, sebelum aku lupa, bang, saya nak buat iklan sikit boleh bang? Buatlah, kau nak buat iklan ke apa, suka hatilah. Alright. Aku okey je. So macam korang nampak, pakaian aku sekarang ni, ini bukan Abang Hafiz suruh ke apa ini aku beli sendiri kan. Ni daripada The Segment guys. Baju ni Kau tengah pakai baju The Segment lah sekarang ni? Kena abang, kena. Dah beli ke dah pakai? Aduh, yang kau ni macam-macam Azhar kan. Anyway, terima kasih Azhar sebab awak kata sudi untuk support dengan pembelian merchandise daripada The Segment. Terima kasih sangat-sangat aku ucapkan. Sama-sama. Aku sekarang tak tahu macam mana rupa kau sekarang ni, sebab kita tengah recording secara online sekarang ni kan. Betul. Handsome ke tak handsome ke, tapi aku rasa memang handsome lah bila dah pakai baju The Segment tu. Aduh, dia terus naik tu kehansoman tu. Kehansoman tu dia naik macam 20-30% dia naik Yes. Dia kena tunggu snapback ni sampai dia lagi naik lah lepas tu. Tu naik teruk. Okay Zaf, format untuk kita malam ni, kalau selalunya kalau macam podcast dengan the subscriber ataupun dengan YouTuber yang lain, kebiasaannya diorang akan sharekan dengan kita cerita-cerita seram, cerita-cerita mistik cerita-cerita sedih tu jarang diorang nak share kan. So daripada side kau ada tak cerita-cerita seram yang mungkin kau nak kongsikan ataupun nak ketengahkan dengan penonton The Segment malam ni? Setakat ni insyaAllah ada lah, tapi semuanya atas pengalaman saya sendiri lah. Saya cerita pengalaman saya lah. Pengalaman sendiri yang sedap nak dengar kan. Yes. Aku harap jangan terlalu angka lah kan. Aku seorang-seorang kat bawah ni. Betul bang. Saya pun harap macam tu juga ni. Okay bro, tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Zaf yang pertama. Let's go. Alright. Cerita aku yang pertama ni, aku cerita dulu lah. Dia berlaku pada tahun 2004 tau.
Lepas tu kejadian ni berlaku bukan dekat rumah sekarang ni, bukan kat studio aku yang sekarang ni. Dia berlaku time tu aku duduk dengan keluarga aku kat Kajang. Lepas tu even kalau korang nak tahu, rumah Kajang tu pun sebenarnya itu hasil titik peluh ayah aku lah. Dia kerja daripada muda apa semua, dia sendiri beli rumah tu. Tetapi kalau Abang Hafiz nak tahu, salah satu sebab juga kita orang pindah ke rumah baru ni, sebab rumah tu saya boleh cakap agak teruk lah gangguan dia. So itu background sikit lah saya cerita. So kejadian ni berlaku pada tahun 2004. Minggu tu saya boleh cakap time tu Disember, birthday saya lah, 21 Disember lah. Tolong ingat cik. Kau ajar tu dia ni. Dia sempat pula kan nak promote birthday dia macam saya family saya tak besar bang. Family saya dua beradik je. Saya dan kakak saya. So kakak saya pula duduk asrama penuh. Jadi bila duduk asrama penuh tu memang tinggal saya seorang lah, terkontang-ganting kat rumah tu kan. Jadi pada minggu tu, hari Jumaat dia balik. Lepas tu esoknya dia ajak saya pergi ke ACC. Mok, dia panggil saya Mok sebab dulu saya gemuk. So dia panggil Mok, nak ikut Along tak? Saya tanya nak pergi mana lah? Along nak keluar dengan member Along pergi ke ACC, nak ikut tak? Boleh celebrate kali birthday apa semua kan. Saya pun macam okey lah, cantik tu. Jarang dapat makan free apa semua kan. So kami bertiga, saya, dia dan member dia Syazah. So kami bertolak dalam pukul 2 petang. Dah pukul 2 petang tu sampai je ke ACC. Okey lah, macam biasa lah, have fun lah, pergi makan lah. Lepas tu dia belanja saya beli barang apa semua. Dah enjoy lah time tu. Lepas tu time kita orang sampai ke ACC tu, kita orang parking dekat satu tapak parking baru. Dia basement ke ACC kat, tapi kawasan tu dia macam parking tu macam baru buka sebab ada kawasan yang tiang parking tu pun simen tak habis lagi. Lepas tu kereta pun tak banyak, jadi kita orang park kat situ. Kita orang park dekat B2, level B2. Lepas tu kita orang naik jalan-jalan apa semua. So dah sehari jalan tu, dalam pukul 6 lebih dah pukul 6 lebih kita orang decide lah, jom caw kan daripada ke ACC yang dah tak ada apa-apa. Jadi saya ni pula, dalam keluarga saya, family saya memang harapkan saya je. Kalau bab parking ni memang ada, family saya memang suruh saya ingat je lah, sebab saya senang ingat parking sikit berbanding kakak saya ke apa. Time tu lah, dah nak balik apa semua. Kakak saya pun tanya macam, kita park kat mana dia? Kita park dekat B2. So lah, dah bayar parking semua, masuk lift, turun tingkat B2. Tapi bila turun, kita orang tak nampak kereta bang. Padahal kereta tu kita orang park, memang kalau keluar lift tu memang boleh nampak kereta. Lepas tu lah, time tu dah pelik lah. Time tu macam kakak saya cakap, awak ingat tak? Lepas tu macam ingat, rasa tak salah ni. Lepas tu lah, malas nak fikir, naik balik level atas. Level atas, decide dulu, fikir level mana ni lah. Lepas tu kakak saya cakap macam ni lah, kita turun satu-satu level lah. Plus parking tu ada 3 level le. Jadi start daripada B1, tengok tak ada kereta. Lepas tu kakak saya cakap tadi dah check B2 kan, kita terus pergi B3 lah. So bila kita orang turun B3 bang, yang ni yang seram ni. Saya nak cakap seram ada, pelik pun ada tau. Sebab bila kita orang turun B3 level B3 tu, bila lift buka je, abang nak tahu apa ada depan lift tu? Dia ada ni grill yang kita orang tarik daripada kiri kanan tu. Abang tahu macam grill sekolah tu. Grill lama tu. Yes, yang macam bentuk XXX tu. Betul. Tu tak apa lagi. Belakang pagar tu batu bata bang. Saya pun memang. Dia memang yang peliknya sebab katakan B3 tu tak siap ke lagi, tapi macam apalah ada batu bata kan. So time tu macam kakak saya pun dah tersenyap. Saya pun macam tak cakap banyak. Saya tekan button. Saya agak dia jom naik dulu. Lepas tu sebab time tu dah pukul 6 lebih, dah nak maghrib macam tu. Saya cakap macam ni lah, kita solat maghrib dulu, jakkan kita sambung cari balik. So lepas dah solat maghrib kat KCC apa semua, kita orang pun lah, niat macam insyaAllah tak ada apa jadi. Kita orang turun balik lah. Alhamdulillah, level B2, level yang sama, kita orang nampak kereta. Kita orang nampak, tak tahulah. Time tu semua dah senyap lah. Time tu semua dah penat, dah malas fikir lah. Tak apa lah. Kakak saya cakap jom lah, gerak je lah. So
kita orang tak gerak balik Kajang dulu. Kita orang kakak saya nak hantar member dia duduk ni Kampung Pandan. Okay. Kampung Pandan. Lepas tu kalau siapa tahu dekat area Bulatan Kampung Pandan tu, kalau nak mahala masuk ke Kampung Pandan, ada satu Petronas tau kat tepi jalan. Yep. Petronas tu, okay, time tu kakak saya dan member dia pergi tandas. So kita orang tak ada park dekat tempat isi minyak tu. Kita orang park dekat signboard Petronas tu je, kat luar sikit. Okay, so saya duduk dalam kereta, saya text girlfriend kan. Biasalah dulu kan, girlfriend banyak. So duduk dalam kereta duduk dalam kereta, saya text. So Syaza dengan kakak saya pergi tandas Petronas tu. Okay, ni kali kedua pula kena. So saya tengah text, saya rasa tak sampai 5 minit tu. Tak sampai 5 minit, hujung mata saya nampak kakak saya daripada tandas Petronas tu patah balik masuk kereta tau. So saya pun macam tak ada buat apa lah. Saya pun sambung lah, text. Okay, lepas tu dia masuk kereta. Lepas tu dalam 2-3 minit macam tu, saya perasan apa hal kakak aku senyap kan. Lepas tu bila saya pandang dia bang, saya perasan dia duduk dekat tempat driver tu, tapi dia menghadap saya bang. Okay, ni yang jadi lepas tu, yang buat saya macam saya tergamam. Saya tergamam sebab tiba-tiba dia cakap satu bahasa yang saya tak faham bang. Aduh mak. Nak cakap Cina, tak Cina, India, tak India. Dia bahasa yang memang tak faham bang, memang merapu ke. So tadi tu saya terkejut. Saya macam apa hal ni Long? Awak okey tak? Lepas tu dia dah merapu yang tu. Okey, lepas tu dia senyap balik. Dia senyap terus keluar kereta tau. Lepas tu saya tengok dia. Okey, lepas tu time tu belakang Petronas tu dia ada construction tau. So selalunya kalau construction memang ada zinc lah. Diorang akan cover construction dengan zinc kan. Yep. Bila saya tengok, saya dah cuak ni. Time ni saya dah menangis Okey, saya nampak dia jalan belakang Petronas tu. Lepas tu bang, dia daripada belakang Petronas tu, dia lompat melepasi zinc tu bang. So basically masa kau tengah tengok kakak engkau ni, kau perhatikan je dia jalan pergi ke belakang Petronas dan dia lompat terus melepasi zinc. Lompat bang. Itu tak cantik geng. Itu memang tak cantik. Itu memang tak cantik. Time tu saya boleh cakap bila kakak saya dengan member dia yang datang, saya dah tak betul lah. Saya boleh cakap saya dah tak betul lah. Saya dah macam, bukan nak cakap histeria, tapi nak cakap macam sebab terlalu takut abang time tu. Lepas tu kalau kita expect tak apa, tapi Petronas ramai lagi orang time tu kan. Ya tu. Benda macam tu jadi. Lepas tu okey, saya dah tak ingat apa, tapi ni kakak saya cerita lah. Dia cakap dekat member dia, Syaza, kau boleh teman aku takut ni nak balik seorang ni. So Syaza pun cakap, tak apa lah, kau tak payah hantar aku balik lah, aku teman kau lah. So bila dia drive saya balik, sampai je kat rumah Kajang, arwah mak saya, dia nampak saya macam tu. Lepas tu kakak saya beritahu apa jadi apa semua. Lepas tu arwah mak saya terus cakap, Along, buka baju adik, buka seluar adik. Lepas tu, ini maybe saya rasa yalah orang lama-lama lah. Mak saya suruh ambil baju. Mak saya cakap letak luar rumah, esok je buat masuk. Sebab mak saya takut kalau ada benda mengikut lah kot. Yep. Itu untuk aku pun pernah dengar juga petua yang macam ni. Kalau macam kita baru balik daripada tempat maghrib ke apa kan, buka baju, buka seluar dan letak benda tu semua kat luar rumah. Aku pernah dengar petua ni. So itulah apa yang mak saya suruh. Lepas tu mak saya mandikan, dia baca-baca sikit lah. Dia mandikan saya, bersihkan badan saya apa semua. Lepas tu Alhamdulillah tak ada apa jadi. Tapi demam 4 hari lah. Confirm lah demam. Demam confirm bang. Tapi demam tu lah kan, dia bagi aku lah, benda-benda yang menyeramkan sebenarnya. Okay fine lah kalau macam kita nampak ke apa Fatimah Rockers ke gula-gula kan. Bagi kita macam okay, itu adalah dia lah. Sebab kita pun dah boleh expect kan dia bentuk macam mana kan. Tapi bagi aku kalau benda yang menyerupai ni, itu yang betul. Susah kan. Sebab kita pun tak boleh nak bezakan. So kita pun tak tahu sama ada ni betul ke tak kan. Salah tegur lain jadi kan. Member pula cakap bahasa tak apa-apa sebelah kau kan. Yes, betul. Nasib baik dia tak terekam kau time tu. Tapi yang saya terkejut bahasa lain tu dah cuak ke tapi sebab saya selalu bergurau dengan kakak saya bajet dia gurau ke. Tapi bila dah lompat tu memang ni kalau gurau tipu sangat ni kan. Tapi masa dia cakap bahasa lain dengan kau ni, maknanya muka kau dengan muka dia menghadap satu sama lain ni.
Mengadap bang. Yang jarak antara kita orang ni je lah. Jarak handbrake je. Jarak handbrake je lah. Faham? Jarak, yes. And masa dia bercakap tu, dia seolah-olah berbisik ataupun cakap dengan suara yang biasa ke macam mana? Oh tak. Yang saya takut sebab dia suara dia garau. Garau semacam. Itu tak cantik siut. Suara dia macam nenek pun ada. Saya boleh cakap macam suara orang tua pun ada bang. Apa benda ni Itu saya tak tahu lah. Saya tak tahu. Tapi sebab belakang tu pun ada construction kan. Belakang tu belakang Petronas tu construction. So zinc tu memang tinggi lah. Tipu lah. Orang memang tak lepas punya lah kalau nak lompat kan. Tapi ni boleh selamba badak lompat. Time tu saya dah okey lah. Saya tahu ni dah terkena ni. Ini tahun bila ni? Ni 2004. Time tu saya form 3. Oh lama dah 2004. Lama lah 2004. Lama lah. Tapi seram geng. Yang tu aku yang paling pelik bagi aku yang ni, yang masa yang dekat dalam lift tu. Sebab kau parking kereta kat B2 kan. Kau dah ambil lift yang sama, kau turun B2, kereta kau tak ada, B1 pun tak ada, tapi B3 nampak dinding pula kan, ada tembok kan. Belakang pagar. Naik balik betul. Pergi solat, turun balik B2 dekat lift yang sama, kereta kau kat situ. Yes. Aku rasa itu dah dia bagi warning yang pertama kan, dia bagi kat situ. Cumanya saya tak sangka akan menyusul pula kan. Benda yang kedua jadi kan. Macam betul tu lah. Memang kita takkan menyangka pun, ingatkan benda tu macam once over kan. Betul. Uish, itu tak boleh. Cannot. Benda-benda yang menyerupai ni aku tak boleh. So guys, kepada sesiapa yang tahu ataupun mungkin korang boleh bagi pendapat tentang kisah pertama daripada Zaf ni, yang benda yang menyerupai kakak dia ni, apa benda tu sebenarnya kan? Apakah yang selalu suka sangat menyerupai seseorang? Korang komen dekat chat box. Okay Zaf, jom. Tanpa masa jom kita dengarkan cerita Zaf yang kedua. Let's go. So cerita yang kedua ni pula, dia tak adalah terjadi dekat saya, tetapi yang saya rasa cerita ni saya pernah berkongsi kat channel saya pun. Tetapi saya ambil peluang nak kongsi lagi sekali sebabkan saya nak biar jadi pengajaran. Cerita ni memang saya nak ramai lagi yang dengar. So kisah ni terjadi pada 2011. Dan dia terjadi dekat member kakak saya punya kakak. Member kakak kau punya kakak? Yes, betul. Okay, faham. Alright. So kakak member saya ni saya kasih nama contoh Zana. So Zana ni time tu saya memang agak rapat dengan family member kakak saya ni tau. So saya kenal lah kakak dia ni. And time tu saya rasa dalam tak sampai 5 bulan kot dia baru kahwin tau. So bila dia baru kahwin, husband dia ni kerja, saya boleh cakap agak selesa lah gaji So rumah pun besar apa semua kan. Lepas tu yang tak bestnya, bila baru kahwin standard lah, banyak lah macam kita lah, suami isteri akan kalau pergi bercuti ambil gambar, lepas tu post kat social media apa semua kan. Bukanlah niat nak menunjuk, tapi kita happy kan, kita dapat kahwin apa semua kan. Kakak dia ni dekat tempat kerja dia ada seorang perempuan ni tau. So husband dia akan hantar dia pergi bekerja every morning. Dan apabila husband dia hantar dia pergi kerja, yang lagi seorang member dia ni rapat lah, kira kawan rapat ke lah dengan Zana ni. So setiap pagi member dia ni akan macam try tau. Dia akan tegur je. Dia akan tegur Zana ni, but at the same time dia akan tegur kat laki si Zana ni tau. So lah. So bila dah berlarutan macam tu, si Zana ni pun macam agak tak selesa lah. Macam apa hal kau sanggup every morning, padahal kau boleh je naik office dulu buat kerja kau ke apa kan. Tapi dia akan tunggu Zana ni semata-mata nampak macam nak tegur laki dia je. Faham. So bila keadaan jadi macam tu, tak lama lepas tu, saya boleh cakap tak sampai setahun lepas tu lah, tiba-tiba laki dia ni dah mula macam lain tau. Dia dah mula kasih respon yang macam dia pun suka dekat yang ni, yang Minah ni, Member si Zana ni lah. Member si Zana ni. So Zana ni pun macam apa hal kan. Sampaikan, saya boleh cakap yang teruknya, sampaikan setiap malam, even depan Zana pun laki dia selamba je teks, berpanggil sayang apa semua. So Zana rasa macam ni tak normal ni kan. Lepas tu dah bergaduh apa semua, lah. So
Zana fikir macam ni tak boleh jadi ni. Apa hal depan aku pun laki aku boleh marah aku balik. Bila aku marah dia, apa hal kau text dengan member aku lah. Laki dia pun marah dia balik apa semua. Okay, so satu hari ni Zana ni pun decide untuk approach member dia ni. Just untuk bagi tahu elok-elok lah, cakap macam weh, kalau boleh aku harap lah kau tak payahlah text laki aku kan. Apa yang si Zana ni tak expect adalah jawapan member dia ni tau. Member dia dengan selamba badak saya boleh agak selamba hati kering lah. Dia just cakap, tak, sekarang aku suka laki kau. Kau apa hal lah? Apa hal pula kau ni? Lepas tu si Zana ni terkejut lah. Okay lah. So hari tu dia dah tak talk lah. Dia fikir macam okay, this is it lah. Our friendship is habis kat sini lah. It's done lah kira. It's done lah. So bila dia tengok laki dia still sama kat rutin apa semua, dia tegur lagi kali kedua. Tapi kali kedua ni lagi teruk daripada pertama yang dia kena tau. Sebab member dia ni bila dia tegur macam, tak, aku just minta kalau boleh kau tolonglah jangan kacau kan perkahwinan orang lain, tak elok benda macam ni apa semua kan. Yep. So Minah ni dia boleh cakap yang macam ni lah, sekarang ni aku nak laki kau. Okay, kalau kau tak suka, aku akan santau kau biar kau mati, so supaya aku dapat laki kau. Boleh tahan Minah ni. Kan? So saya dengar cerita ni daripada kakak saya. Bila kakak saya cerita, saya macam astaghfirullahalazim, serius lah. Saya tahulah ilmu hitam ni ada lagi, tapi tak sangka ada orang yang dia tak kisah pun, dia tahu benda tu salah, dia relax dia cakap. Dia selamba jalan juga kan. Dia selamba jalan, janji apa dia nak dia dapat. Dengar pun panas. Yes. So okay, lepas dah dia ugut macam tu, so Zana ni ingat ugutan tu just untuk takutkan dia je lah. Tapi yang tak manisnya, selepas beberapa gangguan yang jadi, awal-awalnya tak teruk. Awal-awalnya setiap kali lepas asar dia akan rasa sakit belakang. Okay. Dia akan rasa sakit belakang. Lepas tu dia dah start migraine. Migraine tu yang tak pernah pun, sepanjang dia kerja apa semua, dia tak pernah rasa migraine, dia dah start migraine lah. Jadi bila dah makin teruk, bapak dia pun panggil lah peramal perubatan untuk tengokkan anak dia ni lah. Tapi setiap kali pakar perubatan datang kat rumah bang, laki dia ni akan caw. Kiranya kalau hari tu bapak dia tak bagi tahu pun, petang tu lagi laki dia dah keluar dah macam tahu dah. Akan keluar pergi jumpa Minah tu lah. So yang isteri dia ni tengah sakit ni kat rumah ni. So apabila pakar perubatan datang apa semua tengok, pakar perubatan pun cakap, saya rasa memang betul lah, si Zana ni memang dah kena santau lah. So bila dia jadi macam tu, okey lah, dia orang pun terus lah. Sebab yelah, nak merawat ni bukannya sehari boleh terus baik, dia kena ada follow up apa semua kan. Yes. Sampailah hari yang saya nak datang, keluarga saya nak datang rumah si Zana ni, sebab bapak dia nak buat baca-baca doa semua kan. Okey, ni yang saya saksi yang depan mata tau. Okey, rumah dia dekat Ampang lah. Okey, rumah teres lah. Rumah teres tapi dia duduk tengah. Rumah dia kat tengah. Okey. So bila kereta sampai je, okey, kereta saya time tu bapak saya bawa Estima yang macam buka pintu daripada tepi kan. Yep. So park depan pintu rumah dia apa semua. Buka, saya duduk je lah, saya tengok daripada dalam kereta. Sebab time tu ustaz tu ada depan pintu rumah. Abang bayang ustaz tu, saya tengok ni, bila sampai je ustaz tu tengah baca doa. Pintu pagar rumah dia bang, dua-dua belah dia macam ni tau, macam angin kuat tolak tau. Dia keluar masuk dia macam hentak macam tu bang. Okay. Lepas tu saya biar betul lah. Saya tak pernah nampak pula. Saya macam ya betul. Saya tengok pagar rumah lain, okey je, tak ada pula angin kan. Lepas tu okey lah. Lepas tu bila dah settle apa semua, barulah family saya masuk. Okey, yang lain yang datang semua masuk rumah tu. Okey, tengah duduk. So bila tengah duduk, tengah baca semua, si Zana ni dia meracau. Dia nak keluar. Dia kata, aku panas lah bodoh, apa hal kau baca ni semua.
Lepas tu saya macam, uish, teruk sangat Lepas tu ustaz tu cakap, okey, kita kena henti lah. Kita tak boleh sebab ni membahayakan orang sebab orang ramai. Lepas tu takut jadi tak terkawal ni. So ustaz cakap, okey, tak apa, kita relax dulu. So seminggu lepas kejadian tu, si Zana ni, dia setiap kali, contoh daripada pukul 6 nak ke maghrib tu, dia akan meracau sebab dia meracau, ustaz tu dah pagar rumah tau. Okay. Tapi sebabkan saya boleh cakap makhluk ataupun santau yang dihantar ni tak boleh masuk ke dalam rumah tu. So benda tu tarik dia keluar. So setiap kali dia meracau, bapak dia terpaksa bawa dia naik kereta just untuk pusing taman tu je. Okay. So lepas dah habis maghrib, isyak semua tu, baru balik. So setiap hari bang macam tu. Renyah shoot setiap hari kalau nak buat macam tu. Yes. So saya pun macam, astaghfirullahalazim, teruk ni. Okay, lepas tu bila dah keadaan macam tu, dia pun dah tak boleh tahan apa semua. Dia jumpa balik Minah yang santau dia ni. Lepas tu dia tanya, time tu dia tak tahu lagi. So dia tanya macam, aku just nak tanya lah, aku tak nak tuduh kan nanti jatuh fitnah. Aku just nak tanya, apa yang jadi kat aku ni sebab kau ke? Lagi sekali dia mengaku bang. Dia cakap macam, aku yang buat, aku memang nak kau mati pun. Selamba je lah perempuan. Sampai kan, cerita ni sedih bang. Sebab kakak saya beritahu, si Zana ni sampai dekat office dia merayu bang, macam peluk kaki, merayu untuk tarik balik. Minah tak nak tarik pun. Tak nak tarik pun. So selepas dah macam tu, okey lah, nak pendekkan cerita, dia pun dah makin teruk. Sampaikan bila bawa pergi hospital check, hospital sahkan dia ada kanser kulit. Si Zana ni? Si Zana ni. Okay. So wallahualam boleh jadi betul memang dia ada kanser kulit, tapi family dia lebih rasa yang tu atas perbuatan santau tu lah, efek santau tu lah. Yep. So bila saya tengok gambar yang family dia hantar, keadaan kakak si Zana ni, saya boleh cakap dah nazak time tu. Daripada, abang bayang daripada telinga bahagian leher ni, menghala ke kerongkong, sebelah ni isi dah tak ada abang, kulit dah tak ada, boleh nampak dalam. Boleh nampak dalam bang. Rabak tu. Memang rabak bang. Saya ingat lagi kakak saya tunjuk gambar, saya macam astaghfirullahalazim, serius lah. Lepas tu dia dah memang terlantar kat hospital lah. Tapi apa yang buat saya nak cerita adalah sebelum dia dipanggil oleh Allah kan, keadaan dia meninggal tu bang yang buat saya sedih. Sebab dia meninggal di atas riba bapak dia bang. Allah, sedihnya. Yes. And bapak dia bapak dia ada ni tau, macam selendang Nabi kan kalau orang pergi masjid ada selendang abang. Yes. Okay, darah memancut keluar daripada leher bapak dia, tahan guna selendang tu, supaya darah tak memancut keluar, sampailah si Zana meninggal. So bila dah meninggal apa semua, macam biasalah, family saya pun tolong uruskan jenazah apa semua. Alhamdulillah okey. Tapi apa yang saya tahulah, tapi wallahualam sekarang saya tak tahu apa jadi. Tapi time tu laki si Zana ni memang bersama perempuan tu. Kiranya perempuan tu berjaya lah. Dia dapat apa dia nak. Dia dapat laki tu, dan juga dia dapat dah kata nak santau sampai mati si Zana ni kan. Yes. Cumanya itulah, kadang-kadang bila kita tak ada pertimbangan, kita dah tak guna akal fikiran, kita dah tak fikir baik buruk, sampai ikut nafsu. Bila nafsu melebihi iman, saya boleh cakap habis lah, memang gone lah. Betul. Memang gone lah. Tapi kesian dia tu kan. Kesian bang. Ini salah satu, saya boleh cakap salah satu benda yang saya tak nak cakap misteri lah, tapi benda yang memang sepanjang saya hidup banyak memberi saya pengajaran lah. Pengajaran di mana, sebab itulah saya rasa lah, sebab itulah dalam agama kita pun iman tu yang kita kena jaga lah.
Betul. Bila ada iman tu barulah kita boleh kawal nafsu kita apa semua. So kalau kita asyik ikut nafsu je, dapatlah dunia ni, tapi dunia je lah dapat. Kan. Tapi lepas pada kisah tu, lepas pada bila Zana pun dah selamat dikebumikan dan sebagainya, apa jadi dengan dia punya laki dengan perempuan tu, kalau Zaf tahu? Time tu yang saya tahu, family dia cuba call husband dia, bagi tahu yang Zana dia dah meninggal. Husband dia, saya tak tahulah apa perbualan dia, tapi husband dia, saya boleh cakap marah balik lah bapak si Zana ni. Marah balik bapak mertua dia ni lah. Dia marah balik bapak mertua. And apa yang saya boleh cakap, time pengebumian tu laki dia tak datang. Aduh yai. Laki dia tak datang. So bila dah jadi macam tu, saya rasa ialah siapa tak makan hati kan, terutama bila anak meninggal. Lepas tu bila dah suruh laki datang, laki pula buat macam tu kan. So bagi saya maybe sebab tu lah bapak dia pun tak ada lah nak macam usaha lebih lagi, macam dah lah tak apalah. Plus kalau kau nak jalan ni tak apalah. Tapi insyaAllah saya mohonlah daripada follower The Segment kan, kalau boleh pun kita doa lah semoga kita semua dijauhi daripada perkara-perkara yang tak elok macam ni lah. Betul kan, bahaya kan benda-benda macam ni kan. Lagi-lagi macam lagi-lagi zaman sekarang kan, walaupun kita dah cakap kita dah maju kan, tahun 2020 2021 apa semua, tapi masih ada lagi sebenarnya benda-benda macam ni kan. Betul bang, masih ada lagi. Tapi itulah, kalau ikutkan pada cerita yang nombor 2 ni kan, kalau aku ikutkan pada apa yang kau ceritalah, aku rasa mungkin lelaki tu pun, mungkin husband pada si Zana ni pun mungkin tak sedar kot agaknya. Sebab boleh mungkin jadi dia masih di bawah kawalan si perempuan ni. Kan? Betul. Tak tahulah, wallahualam kan. Sebab ialah perubahan dia yang mendadak tiba-tiba kan. And then yang macam kau ceritakan tadi pun, perempuan ni pun asyik tunggu Zana datang kerja kan, semata-mata nak tengok lelaki dia ni kan. Semata-mata orang kata nak berborak, nak bersembang kan. Sampailah satu hari tu lelaki tu pun dah bersembang pula dengan dia. Lepas tu sampailah ke chatting dan sebagainya kan. Jadi mungkin lelaki tu di bawah kawalan sesuatu, kita pun tak pasti. Betul kan. Boleh jadi kan? Tapi ni cerita tahun bila ni? Ini tahun 2011 betul. Tapi apa jadi dengan husband dia, apa jadi dengan perempuan tu pun kita tak tahu tak tahu. Wallahualam kan. Hopefully perempuan tu orang kata sedar lah apa benda yang dia buat kan. Hopefully kan, kita pun tak tahu. Tapi kebiasaannya orang macam ni, tak tahulah, tak tahu nak cakap apa lah. Aku pun malas nak komen lah benda-benda macam ni kan. Kalau salah komen kan pening kepala. Pening bang kan. Itulah guys make sure kalau kita berkawan dengan seseorang ke apa, kita kena make sure asal usul diorang kat mana dan sebagainya. Dan kita kena, orang kata, persiapkan diri kita lah untuk segala kemungkinan yang akan berlaku kan. Walaupun dia kawan, walaupun dia bukan kawan, macam-macam benda lah boleh jadi sebenarnya kan. Betul. Pening kepala aku cerita nombor 2 dia bukan pada seram cerita nombor 2 ni. Dia more pada, orang kata, more pada iktibar lah kan. Iktibar. Betul. Dan juga pengajaran bagi kita supaya kita sedar siapa orang sekeliling kita ni sebenarnya kan. Kita pun tak tahu. Okay. Alright. Okay Zaf, jom tanpa masa jom kita dengarkan cerita Zaf yang ketiga. Jom. Okay, kisah yang ketiga ni lebih kepada saya nak beritahu pengalaman saya sepanjang menceburi bidang content creator ataupun YouTuber ni lah. Kan? Lagi pula saya buat konten pasal kisah seram pula. So saya rasa boleh dikatakan semua yang buat kisah seram ni boleh setuju lah. Dia, orang cakap kalau kita bercerita pasal benda-benda yang yalah alam sebelah ni, dia tak banyak pun, sikit memang at least kena tempias gak lah. Ada. So okay, tapi sebelum saya mulakan kisah ni, saya just nak bagi tahu macam mana saya starting YouTube ni dulu. Okay, sebelum saya buat YouTube ni, sebenarnya saya buat YouTube ni sebabkan last year lah, tahun 2020. Kan kita yalah PKP kan, sebab COVID apa semua. So saya ni dulu sebenarnya seorang tukang masak dekat salah sebuah ni lah, pusat asuhan kanak-kanak. So sebabkan saya memang minat budak-budak, so bagi saya bonus lah untuk dapat kerja masak untuk budak-budak. Selain masak kita kumpul lah pahala apa yang boleh kan. Betul.
So bila dah kerja kat situ, saya kerja dalam baru lagi, saya rasa tak sampai setahun pun. Sebabkan PKP, ekonomi tak apa okey. So saya senang cerita pusat asuhan tu tutup. So bila tutup apa semua, biasalah pisang lah. Lepak kat rumah sambil tu fikir macam Allah, macam mana ni kan. Lagi pula time tu saya baru kahwin apa semua. So saya berbincang dengan isteri saya apa semua. Isteri saya lah yang kasih saya at least idea. Dia cakap, awak kan kalau dengan saya pun banyak cakap kan, non-stop cakap. Apa kata at least cakap dekat YouTube kan. So mungkin boleh ada hasil sikit lah. Jadi bila saya dah start berkongsi kisah seram, especially pengalaman saya, dia dah mula ada benda-benda yang tak manis lah. So saya boleh cakap sebenarnya sebelum start YouTube ni lagi, saya ni macam ni bang. Saya macam Pika storyteller bang. Okay, saya tak nak cakap saya ni boleh nampak sixth sense ke apa, sebab saya tak selalu nampak. Tetapi saya lebih selesa untuk cakap yang saya ni senang nampak. Senang nampak dan saya boleh rasa kalau benda tu ada. Okay. So macam rumah sekarang, sebelum saya start YouTube ni, saya duduk kat tingkat 11. Tingkat 11 ni, kondo ni memang atas. Saya paling atas lah. Tak ada rumah paling atas lah. Penthouse lah ni? Tak adalah penthouse. Baru nak perangkap kan. Alamak, dia dapat tahu pula Okay. Bukan. So rumah saya paling atas. Jadi sebelum start YouTube ni dah biasa lah. Saya dengan bapak saya ke apa, sebelum saya kahwin, dah biasa dengar dah. Kadang ada orang tolak perabot, ada bunyi main guli kat atas. Lepas tu kadang kalau tengah-tengah malam sikit, kadang dia main gegar grill rumah. So tapi bapak saya ni setiap kali saya cakap kat dia macam, takkan kita dah terkena macam kat rumah Kajang. Kadang dia sedapkan hati dia. Dia cakap kadang macam tak adalah, mungkin musang ke main kat atas kan. So saya pun cubalah positif, walaupun macam lepas pula musang naik tingkat 11 kan. Naik tingkat 11 main guli pula. So lah, tak apa. So saya teruskan buat kisah seram. Saya cerita. Bila saya dah start, gangguan tu makin teruk. Saya perasan macam ni makin teruk ni. Sebab ada satu hari tu saya shoot salah satu konten saya lah. Saya shoot time tu saya bercerita tentang Highland Tower. Ramai. Saya rasa Abang Ushu pernah ada soalan je ni. Dekat komen ada orang tanya macam, abang dah tahu abang buat kisah seram, kenapa cerita malam, ceritalah siang. Kan? Kadang saya fikir macam takkan aku tak kerja. Macam-macam komen orang. So sebab apa saya shoot malam, sebab siang tu saya kerja lah. Jadi malam saya akan shoot selalunya pukul 12 ke atas. Reason dia bukannya sebab nak feel seram ke apa, tapi rumah saya ni bising sikit. Kalau pukul 8 macam tu, saya shoot time tu pukul 12 lebih, saya habis dalam pukul 2 lah. Dah edit apa semua lah. So selalunya saya akan shoot dekat rumah saya ada bilik tetamu. So selalunya bilik tetamu saya jadi yang studio lah. Time tu bini saya tengah tidur dekat main room lah. Jadi apabila saya dah habis shoot semua, saya masuk dalam bilik. Lepas tu tiba-tiba dia saya nampak dia tak tidur lagi. Padahal dah pukul 2. Dia duduk atas katil. Lepas tu saya tanya dia, apa tak tidur lagi ni? Dia tanya saya, Jap, awak baru habis shoot ke ni? Lepas tu macam, baru habis shoot. Dah edit semualah. Kenapa? Ada masuk bilik tak tadi? Aduh yai. Lepas tu saya macam sudah. So saya tanya dia, kenapa? Dia cakap dia nak juga saya jawab ada masuk bilik. Saya cakap tak ada. Ni baru masuk. Kenapa? Dia cakap time dia tidur tu bang, saya ni suka menyakat isteri saya tau. Kadang saya tarik kaki lah, apa semua standard lah tu. Dia cakap time dia tidur, dia rasa macam ada orang hembus kat muka dia tau. Dia main dekat tepi-tepi telinga je dia rasa. Dia dah tersentak lah. Dia dah macam terjaga. Lepas tu dia cakap dia nampak macam saya tengah masuk tandas.
Okay, so dia macam okay lah, tak apalah, maybe betul lah ni. So sebab tu bila saya masuk ke bilik, dia terkejut. Sebab macam tadi bukan masuk tandas ke? Jadi okay lah, saya pun macam okay, tak apalah. Sebab saya fikir kalau saya terus layan ni kan, isteri saya takut tak jadi apa lah. Betul. So saya cakap dia, tak apalah, maybe mainan perasaan kot. So tak apa, tidur. So saya pun tidur. Okay. Tapi saya ni memang jenis susah nak tidur. So saya jenis akan okay lah, even dah tutup mata pun macam-macam fikir, konten apa nak buat apa semua lah. Lepas tu sedang saya fikir macam tu, saya dengar macam bunyi ringtone telefon tau. Okay. Time tu saya macam saya bangun, saya check phone saya, tak ada. Phone saya tak ada bunyi, tak ada apa. Lepas tu saya buat tak tahu lagi. Saya tidur. Lepas tu saya dengar lagi bunyi ringtone telefon. Saya check phone isteri saya, sebab kadang dia on alarm lah apa kan. Saya check macam tak ada. Lepas tu saya macam, time tu saya macam dari mana datang bunyi ni tau. Okay lah, saya macam malas ni fikir. Saya tidur. Okay, bila saya dalam keadaan separa sedar tu bang, tiba-tiba, okay, ni memang saya rasa, ni buat saya terkejut. Saya terus bangun, saya rasa macam ada orang pegang tangan bang. Saya pula memang kalau tidur, saya memang dulu saya suka on lampu kalau tidur. Saya tak boleh tidur gelap. Tapi bila dah ada isteri ni, kita kena, yalah, apa isteri nak kita follow lah kan. Walaupun kita beli beras, Dorang yang masak nasi. tapi kita ikut je lah kan. Kan tidur luar tak jadi apa. Lagi seram tidur luar. Masalah nanti kan. Yes. Jadi saya rasa macam, memang saya rasa dia grab lengan tu. So saya tersentak. Saya terus berpaling kat isteri saya. Saya tengok dia dah tidur. Lepas tu saya macam, saya rasa macam, ini tak kena. Okey lah, tak apalah. Saya pun macam, okay, saya duduk jap, saya fikir. Lepas tu saya pun nak sambung tidur balik. Bila sambung tidur, daripada position duduk, bila kita nak tidur mengiring, kita akan nampak bahagian bawah katil sikit bang. Betul. Bilik gelap ni, tapi ni saya tak tahu mainan perasaan ke apa. Bila saya nak mengiring tu, nak baring balik, saya nampak kepala bang. Warna dia macam, sebab dalam gelap kan, so kita nampak bentuk je lah. Dia macam kepala, lepas tu dia terus masuk bawah katil tu. Siapa benda ni Syul? Saya tadi tu macam, Astaghfirullahalazim. Saya tak tahu bang nak fikir apa time tu. Saya dah, ini kalau saya on lampu, bini saya tanya kenapa, susah ni nak explain. Kan silap-silap dia suruh kau berhenti buat YouTube. Betul. So saya fikir tak apalah, daripada nak mengereng, nak tidur, saya mengereng ke arah dia, saya peluk. Saya peluk, saya fikir macam okey lah, tak apalah, aku just nak tidur je malam ni, aku harap tak ada apa jadi lah. So bila saya tidur tu, okey lah, macam biasa apa semua. Esoknya contoh, hari tu sebab bini saya ada kerja 2 tempat. Kadang dia kerja dekat Kuala Lumpur, kadang dia kerja dekat office dia, ada dekat rumah kat. So esoknya tu shift dia yang dekat rumah lah. Okay. So dia bangun lambat sikit. Saya kalau pergi kerja dalam pukul 8 macam tu lah. So time tu dia bersiap apa semua, dan pukul 9 baru dia gerak tau. So kalau nak keluar rumah, akan lalu dapur lah. Belah kanan akan dapur lah, boleh nampak dapur lah. So bila dia keluar tu, dia nampak macam saya tengah buat air. Okay, saya tengah buat air. Lepas tu dia just tegur lah macam, you, I pergi kerja dulu Lepas tu saya just okay lah. So dia keluar. Okay, dia keluar. Lepas tu bila dah sampai office, dia text lah. Dia text macam, you tak kerja ke hari ni? Saya kat daycare bang. Saya cakap kat dia, I kat daycare, kenapa lah? Lepas tu macam lepas tu dia check dengan saya balik, you kerja pukul apa lah? Tadi you gerak kerja pukul apa? Saya cakap lah pukul 8 apa hal. Lepas tu dia senyap. Balik tu baru dia beritahu saya tau. Saya terus macam Astaghfirullahalazim. Time tu, tapi sebenarnya sampai sekarang bang, isteri saya tak tahu. Sebab bila dia beritahu, saya cover balik. Saya cakap macam, yelah betul lah I buat air.
Okay, sekarang ni aku ada soalan untuk kau. Apa yang membuat kau sangat confident yang bini kau tengah tak tengok di segmen sekarang ni? Uish, tak tengok the segment Saya boleh cakap 99% abang. Yang dia takkan tengok. Oh, dia takkan tengok. Bang, jangan cakap the segment bang. Konten saya pun dia tak tengok bang. Okey, kalau dia tak tengok kalau dia tak tengok tak apa, kita boleh sembang kat sini kan. Kan? Yes. Dia sama macam bini aku juga. Dia tak tengok kan. Dia tengok sebab tu abang nampak saya berani. Saya berani di mana isteri saya tak ada, itulah saya berani. Lelaki memang macam tu, tak guna. Kan. Okey, sambung. Alright. So, apa yang saya boleh cakap, adalah beberapa lagi gangguan dan banyaklah yang recommend. Saya pernah time saya collect dengan Abang Joe pun, saya pernah post video rakaman yang saya terkena gangguan. Dalam video tu dengar macam-macam bang. Dengar bunyi tapak kaki orang bisik apa semua lah. Correct, yang tu aku dah tengok. Okay, so adalah ramai yang concern, bukan ke saya, tapi ramai yang concern ke orang rumah saya lah, ke isteri saya lah. Yes. Tapi sebenarnya, okay, ni saya nak explain sikit. Saya dah berbincang lah dengan isteri saya. Selepas rakaman tu saya bincang, saya duduk dengan dia elok-elok. Saya cakap, yang macam ni, kalaulah benda ni memudaratkan, kalau patut stop, kita stop lah. Sebab bagi saya, keluarga saya lagi penting. Yep, betul. Kan, macam kita semua, keluarga first lah, family is first lah. Betul. So bila macam tu, saya cakap dia, kalau you nak I stop, cakap je, tak payah fikir apa, stop, kita terus stop. Tetapi dia cakap dekat saya yang tak apalah, okay? Dia cakap macam ni, setiap kali you buat konten seram, I tak kisah you nak cerita seram, tetapi selagi mana you cerita atas dasar you just nak kasih pengajaran, you niat. Senang cerita, dia mengajar saya tentang niat lah. Dia cakap apa-apa kita nak buat, sebelum you start, you just niat kerana Allah. Betul. Tak kisahlah benda apa yang you nak buat, you niat. Mungkin you nak buat YouTube ni untuk sara keluarga you, untuk kasih family you makan apa semua. So dia cakap it's a good thing. Yes. So Alhamdulillah saya dapat seorang isteri yang faham lah, yang faham dan mendoakan kebaikan untuk saya. Itu orang kata she's a keeper lah bro, kalau macam tu. Yes, betul. So bila macam tu, bila dah berbincang apa semua, saya pun yalah, start daripada hari tu. Sebab tu lah, kalau perasan dekat Zaf channel, saya boleh cakap almost kebanyakan konten saya akan selit pengajaran. Itu adalah itu saya buat, satu untuk kasih pengajaran, satu lagi untuk supaya niat saya tu tak lari. Kadang kita ni bukan kuat sangat iman. Biasalah tu, standard. Kadang-kadang lari juga. Kadang tersasul, terbabas jauh punya kan. Tapi itu salah satu sebab lah. Salah satu sebab Zaf channel lebih kepada kisah seram, hiburan, tetapi lebih kepada saya nak yang tengok ambil pengajaran lah. Itu yang bestnya kan, bila ada pengajaran diselitkan dekat sebuah channel tu, itu seronok kan. Sama juga dekat di segmen pun, walaupun dekat di segmen ada yang ada pengajaran, ada yang just sekadar hiburan saja, tapi most of the content, 90% of the content kita akan selitkan pengajaran jugalah kan? Betul. Sebab yalah, macam Abang Hafiz cakap kita as content creator ni, tanggungjawab kita ni besar. Yes, the commitment lah. Komitmen kita besar. Lagi-lagi pula kita ni, saya boleh cakap role model lah sebabkan ramai yang akan looking forward dekat kita, yang akan tengok kita kan. So better kita kasih a good example lah, supaya semua orang boleh, at least boleh benefit lah daripada konten yang kita buat kan. Betul. Tapi cerita kau nombor 3 ni kan, aku yang paling seram sekali yang bawa katil tu geng. Aduh saya yang alami. Isya. Sebab kau nampak benda tu, lepas tu benda tu macam dia masuk ke dalam lagi kan. Itu yang kau ajar tu. Aku rasa dia nak pancing kau lah, supaya kau tunduk and tengok apa benda tu sebenarnya. Memang tak lah bang. Aku rasa tu dia nak memancing sebenarnya. Dia bagi kau nampak sikit-sikit tu, lepas tu dia ke belakang, aku pula meremang cerita benda ni. Tak apa lah kan. Okay Zaf, terima kasih sangat-sangat Zaf, sebab sudi untuk berkolaborasi dengan sudi untuk orang kata bersembang. Kita dah sembang lebih kurang dah berapa, dalam 50 minit dah kita bersembang ni. Okay Zaf, sebelum kita tamatkan kita punya podcast untuk malam ni, so Zaf, kau ada apa-apa tak ucapan yang kau nak pesan ataupun yang kau nak sampaikan kepada penonton-penonton di segmen dan juga penonton-penonton Zaf channel sekarang ni? Silakan.
Okey, pertama sekali saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Abang Hafiz dan juga daripada pihak The Segment kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi kisah, especially dekat The Segment punya channel lah. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang menyokong The Segment dan juga Zaf Channel sepanjang Zaf Channel buat YouTube. Alhamdulillah sokongan daripada korang. InsyaAllah lah, bagi aku, kita try kongsi apa kebaikan, kita try sampaikan kebaikan walaupun sedikit, kita try buat kebaikan every day, kita try improve diri kita ke arah yang lebih baik. Dan aku ambil platform YouTube ni semata-mata untuk kita sama-sama berkongsi rezeki lah. Supaya aku boleh, apa yang aku dapat aku boleh berkongsi rezeki ni dengan semua. Tak kisahlah, tak semestinya content creator saja, kepada viewer pun bagi aku kita kongsi apa yang baik lah. InsyaAllah kan. InsyaAllah. Itu dia guys, itu dia pesanan daripada Zaf Channel. Kepada siapa yang masih belum subscribe to Zaf Channel, aku dah tengok sendiri Zaf Channel, that is a worth for you to subscribe. Okay, aku akan tinggalkan link dekat bawah. Korang jangan buang masa. Lepas pada kita orang punya premiere ni, klik link kat bawah, pergi ke Zaf Channel, tekan tombol subscribe and make sure korang subscribe and apa orang kata, nyalakan butang loceng, something like that lah Kepada siapa yang ingin menghantarkan kisah seram kepada The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh Instagram kami @The Segment Official. Aku ni kan daripada hari tu tau cakap pasal Instagram handler aku ni asyik tersasul je. Sebab apa? Sebab aku terpaksa create account baru. Aku geram betul lah. Susah aku nak cakap. Okay guys, itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.